Okey, kalau suami pemelayan tepuk dua belah tangan, dia buat aduan ke pejabat agama, tak boleh nak ambil tindakan apa-apa sebab kedua-duanya suka sama suka. Saya Suryati binti Abdul Ghani adalah sebagai peguam syar'i pengamal undang-undang di Selangor, Negeri Selangor dan Kuala Lumpur. Okey, kebanyakan kes-kes di Mahkamah Syariah sekarang ni kita nampak setiap hari kebanyakannya adalah pasangan muda yang datang ke mahkamah. Kes cerai memang banyak. Kalau nak ikut statistik Jabatan Perangkaan Malaysia, perceraian di kalangan usia muda ni disebabkan oleh ekonomi. Yang kedua, biasanya diorang akan bagi tahu mahkamah alasan perceraian tu disebabkan tiada persefahaman. Tapi hakim tak nak alasan tu umum sangat. Dia nak detailkan tak ada persefahaman tu kenapa. Okey, satunya disebabkan ekonomi. Yang kedua, pasangan curang. Yang ketiga, campur tangan pihak ketiga lah, ibu bapa ataupun siapa-siapa yang ni lah. Isteri ni dia boleh buat aduan ke pejabat agama. Satu lagi, laporan polis. Laporan tu boleh bawa ke pejabat agama untuk dokumen tambahan. Okey, tapi masalahnya sekarang ni, apa tindakan yang boleh pejabat agama ambil? Saya selalu bagi tahu klien-klien yang datang jumpa saya, kalau pihak ketiga tu mengganggu pasangan suami dia lah, mengganggu, tengok sama ada suami dia tu melayan ke tak. Okey, kalau suami pemelayan tepuk dua belah tangan, dia buat aduan ke pejabat agama, tak boleh nak ambil tindakan apa-apa sebab kedua-duanya suka sama suka. Okey, ada pihak pasangan yang datang ke saya, suami isteri datang, dia mengadu diganggu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga ni adalah saudara mara pihak lelaki. So, suami ni pun rasa terganggu. So, dia pun bersama-sama isteri dia datang jumpa saya untuk nak tahu apa tindakan yang boleh diambil. So di sini, di situasi ini, dia bukan kedua-dua pihak tu macam suami ni bersekongkol bersama-sama dengan pihak ketiga tu untuk mengacau rumah tangga dia. Tak, dia di pihak isteri. So dalam situasi tersebut, bolehlah ambil tindakan kepada pihak ketiga. Memang sesuai lah, munasabah lah. Kes tu dia takkan ada penghujungnya kecuali di mahkamah sivil. Dia ambil tindakan di mahkamah sivil, injangsi kepada pihak ketiga. Dia bukan injangsi mohon di mahkamah syariah. Dia tak ada, ataupun buat aduan, boleh buat aduan dekat pejabat agama, tapi aduan tersebut tidak boleh dipanjangkan ke mahkamah syariah sebab suka sama suka. Kebiasaannya orang yang berumur ni dia tak reti nak ambil tindakan tau. Okay, dia media sosial ke internet pun dia tak pandai nak guna. Handphone pun kadang-kadang ada yang pandai, ada yang tak pandai. Kena orang-orang tua ni. So ilmu pengetahuan berkenaan dengan tuntutan di mahkamah syariah ni kurang. So ataupun dia tengok kepada mak-mak dia, orang-orang terdahulu daripada dia anggap apa yang orang dulu buat macam biar rumah tangga ni ada masalah pun diam. Boleh je rumah tangga tu kekal tapi dia tak tahu kekal tu dalam emosi, dalam hati ni tak tenang. Tapi disebabkan tak tahu nak ambil tindakan apa-apa, diamkan sampailah bertahun-tahun, anak dah besar. Okay, itu pun disebabkan anak yang suruh ambil tindakan. Adalah situasi macam tu. Anak suami tindakan dah sakit terlantar pun ada lagi yang baru nak ambil tindakan failkan cerai disebabkan anak yang suruh, anak yang bagi nasihat lah. Sampai bila nak macam ni, nafkah pun tak bagi kan. Nak biarkan ayah tu abaikan sampai bila. Yang bertahan sebab anak kecil lagi tak naklah tuntut nak bercerai, tak nak tuntut cerai sebabnya kesian anak tengok dia je seorang-seorang kat rumah, ayah tak ada, anak tanya mana ayah, kenapa ayah tak balik. So anak-anak ni rasa kehilangan, dia takut jadi macam tu. So dia biarkan situasi itu berlalu dengan dia sendiri pendam perasaan, tak puas hati dengan suami. Sebenarnya anak pun nampak benda tu, perubahan ibu tu, kemurungan macam mana, emosi tak stabil.
Sebenarnya dengan keadaan itu pun anak-anak boleh terganggu juga emosi anak-anak tu disebabkan ibu tak gembira, nampak sangatkan perubahan. So kita jangan kata perceraian ni bila tak filekan cerai anak-anak gembira, tak. Okey, saya tengok daripada Jabatan Perangkaan Malaysia statistik ni, perceraian mengikut negeri adalah yang tertinggi Selangor, yang kedua Johor, yang ketiga Perak. Okey. Kita tengok tapi dia ada berlaku penurunan tau. Daripada 2020 ke 2021 ada sedikit penurunan perceraian di kalangan orang Islam di Malaysia. Okey. Pada saya, kebanyakan yang kita nampak di mahkamah lah. Bila harga barang tinggi, makanan mahal, so menjejaskan ekonomi rumah tangga. Satu lagi mungkin disebabkan kepadatan penduduk di negeri tersebut. Bila ramai orang, kita berjumpa dengan orang-orang yang ramai, mungkin berlaku kita kenal orang lain. Okay, itu satunya akan berlaku faktor kecurangan pihak-pihak suami isteri ni. Yang itu pun faktor kenapa di Selangor kes perceraian banyak. Selangor, KL, ada negeri tertentu, Selangor, KL, Melaka, Negeri Sembilan, kes perceraian senang, mudah untuk selesai berbanding negeri lain. Kita di sini pakai sistem cerai hakam. Di negeri lain hakam tak pakai tau. Dia boleh pilih cerai secara fasa, taklek, tebus talak. Yang tu susah sangat nak hakim nak sabitkan perceraian cara tersebut. Okey, di Selangor, kalau suami tak datang kes cerai hakam tu, tapi saman tuntutan kepada suami tu, kita dapat plaintiff lah, yang isteri ni boleh serahkan, dapat sampaikan ke tangan suami by hand. Kes suami tak datang sebutan pertama, kes boleh jalan sampai penghujungnya. So di situlah nak katanya senang untuk dapatkan perceraian, kecuali isteri tarik kes di tengah jalan. So dia punya prosedur dia, filekan kes perceraian. Kita tengok cara hakam ni lah. Filekan kes cerai, sampaikan saman tu dekat suami, dekat pasangan ataupun kepada isteri. Sebutan yang seterusnya, maklumat penyampaian saman kepada pasangan. Yang ketiga, kalau suami datang masa sebutan pertama ni, suami setuju lafazkan, saya telah settle kes. Kalau suami datang tak setuju lafaz ataupun suami tak datang, saman sempurna kepada suami, kes boleh terus jalan untuk ada step-stepnya. Saya cerita ringkas. Step yang pertama, jawatan kuasa pendamai. Yang kedua, hakam keluarga. Yang ketiga, hakam mahkamah. So hakam mahkamah itulah yang akan ceraikan isteri kalau suami tak nak lafaz. So mudah, memang mudah. Di penghujungnya akan bercerai juga. Semasa kes cerai, kalau kedua-dua pasangan datang, boleh berbincang untuk settlekan secara baik dalam kes cerai itu je. Tak perlu filekan kes lain. Untuk memudahkan pihak-pihak, kalau ada persetujuan, boleh rekodkan sekali nafkah iddah, muta'ah, nafkah anak, hutang perkahwinan kalau ada, hutang suami isteri tu, nafkah tertunggak isteri kalau ada. Kalau semasa kes cerai tersebut tak ada persetujuan antara suami dan isteri, so isteri kena filekan asing tuntutan tersebut satu-satu di mahkamah. Setiap kes satu file. Okey. Hak untuk anak, hak jagaan anak, nafkah anak, itu dua tu hak untuk anak. Untuk hak isteri selepas bercerai, nafkah iddah, muta'ah, nafkah tertunggak isteri, hutang perkahwinan kalau ada, harta sepencarian. Iaitu hak-hak yang boleh dituntut. Dia masalah ni daripada awal lagi. Ada yang masalah daripada awal, ada masalah daripada di tengah-tengah dan ada masalah di penghujungnya. Okey, kalau di masalah di peringkat awal ni, nak menuntut hak-hak selepas perceraian tu, contohnya pasal nafkah anak, isteri ni dia tak tahu suami tu ada kat mana, alamat tak tahu, tempat kerja tak tahu suami ni kerja apa. So macam mana nak tuntut? Okey, dia sebenarnya boleh tuntut dengan syarat sampaikan saman tersebut kepada bekas suami. Cara penyampaian mula-mula ke tangan. Kalau tak sampai ke tangan, dia kena buat penyampaian ganti. Boleh tampal di tempat kediaman terakhir tu ataupun buat iklan. Okey, tak ada masalah. Masalahnya cuma tak tahu alamat. Bila tak tahu alamat tu, dia jadi panjang sikit lah. Bila datang sebutan pertama,
hakim tak boleh lagi nak teruskan kes. Kena penyampaian ganti pula. Okey, yang itu masalahnya. Yang kedua, dah bercerai lama. 10 tahun dah cerai, tak menuntut apa-apa. Tak menuntut 10 tahun. Anak dah besar, kot 15 tahun ke kan, baru nak tuntut. So yang tertunggak ke belakang tu tak boleh tuntut sebab tak ada perintah nafkah anak. Okey, kebanyakan orang tak tahu benda ni. Dia ingat dah lama tak tuntut, baru nak tuntut sekarang dia nak tuntut yang ke belakang. Tak boleh, nafkah anak tak boleh. Berbeza dengan nafkah isteri boleh tuntut tunggakan yang ke belakang. Tak ada perintah pun boleh tuntut. Itu masalah kedua. Yang ketiga ni macam bekas suami ni, dia tak kerja. Ataupun dia sihat, dia tak kerja. Masalah bagi ibu-ibu nak menuntut nafkah anak ni, bila mana bekas suami dia kerja sendiri. Kenapa saya kata masalah? Sebab dia nak buktikan kemampuan bekas suami tu macam mana. Okey, berbeza dengan bekas suami yang bekerja ada gaji macam kerja kerajaan, ada slip gaji. Kerja dengan majikan swasta pun ada slip gaji. Boleh minta slip gaji, penyata gaji tu daripada majikan. Okey, bila yang tak ada slip gaji, kerja sendiri, kita nak buktikan kemampuan dia macam mana. Susah. Okey, boleh cara lain tapi tak kuat sangatlah. Bawa saksi yang tahu dia kerja tu. Cuma saksi tu akan tahu dia bekerja sebagai apa, itu saja. Gaji dia saksi tak tahu. Itu masalah yang ketiga. Seterusnya, masalah keempat, tak tahu prosedur. Okey, ni di kalangan orang-orang yang dia buat kes sendiri. Tak ada peguam. Okey, memanglah ada yang orang tak ada duit nak lantik peguam. Tapi dia boleh jumpa peguam kerajaan, Jabatan Bantuan Guaman, atau di Selangor ada peguam JAIS, boleh tolong, tapi dia mungkin kena bayar sikit, taklah semahal peguam swasta. Okey, tak tahu prosedur ni, dia tak tahu, tak tanya orang, tak mengkaji. Sekarang ni kan banyak internet dah ada kan, media sosial dah ada, boleh cari ilmu di situ untuk tahu apa yang perlu dibuat. Cuma dia orang ni tak cari ilmu, pergi mahkamah terus, di kaunter dah isi borang semua. Salah pula tuntutan, salah. Tak lengkap. Bila tak lengkap, jumpa hakim nanti, hakim suruh buat pindaan. Ataupun hakim diamkan. Ada hakim yang diam kan. Nak bicara nanti, dia tak boleh keluar banyak-banyak. Dia keluar apa yang ditulis je. Katalah nafkah anak, dia tuntut 500. Dia tak perincikan 500 tuntut apa. Makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kebersihan diri anak, sekolah. Dia tak perincikan. So, dia akan jadi masalah nanti masa perbicaraan. Baru nak perincikan, pening hakim nak kira macam mana dapat amount 500 tu. Orang tak tahu prosedur. Dia tak kemukakan bukti. Dia tahu suami dia kerja apa, dia tahu suami dia kerja kerajaan, kerja cikgu, polis, askar ke apa kan. Dia tahu, tapi dia tak dapatkan slip gaji tu daripada majikan suami, majikan bekas suami. So bila kes nafkah anak ni, dia kena buktikan dua perkara. Kemampuan ayah, keperluan anak. Okey. Kadang-kadang yang tak jumpa peguam ni, dia datang hanya isi borang. Resit pembelian barang anak pun dia tak simpan. Okey. Kita nak resit pembelian anak sebelum kes filing. Contohnya filing kes hari ni, 20 hari bulan 1. Resit tu kena kemudian sebelum daripada hari ni. So kalau dia bawa resit yang selepas hari ni, macam nampak sangatlah diadakan bukti. So orang-orang macam ni, dia tak tahu nak buat apa. Dia tak bersedia untuk tuntutan tersebut. Masalah lah untuk kes dia. Dokumen pun dia tak minta daripada majikan. So dia tak dapat bukti kemampuan ayah ni. Ganggulah, kacau perintah yang hakim nak putuskan nanti. Tapi kes yang saya dengar, tak ada peguam. Hakim putuskan bila dia hanya buktikan keperluan anak, kemampuan ayah dia tak buktikan, hakim tak tolak tuntutan nafkah anak tu. Cuma hakim bagi sekadarnya sahaja. Hakim tak tahu, bila dia tak kemukakan dekat hakim kemampuan ayah, hakim tak tahu income suami tu berapa. Hakim nak bagi lebih-lebih pun kotlah suami tu tak ada duit, income tak sampai yang jumlah yang ibu tu tuntut. So macam itulah, dia tak boleh bagi banyak-banyak, bagi sikit je. Orang yang ibu-ibu ni tak menuntut nafkah anak di mahkamah. Masalahnya sebab dia dengar daripada orang-orang lain. Kan sekarang ni banyak media sosial, Facebook ke apa kan, dia dengar, dia baca komen-komen orang-orang lain, susah tuntut, tak dapat lah apa. Dia dengar, dia baca komen negatif, dia tak baca komen-komen yang positif. Sebab jarang orang yang dapat nafkah anak di mahkamah, yang kesnya berjaya, dia kongsikan.
yang kebanyakannya kongsikan di media sosial yang kalah kes. Kebanyakan yang macam tu. So orang yang membaca, yang belum menuntut nafkah anak ni, dia pun terikut-ikut. Okey, dalam minda dia tanam. Susah nak menuntut, malas nak tuntut, makan masa, penat, habis duit. So semua tu masuk dalam fikiran dia. Masalah lah. Waran tangkap ni di penghujung kes tau. Okey, saya kata tadi ada masalah di awalan kes awal. Kes awal tuntutan nafkah anak, tak perlu pun waran tangkap. Okey, sampaikan dekat bekas suami, kes boleh jalan. Walau penyampaian dah sempurna sampai penyampaian ganti iklan ataupun tampalan, walaupun bekas suami tak datang, boleh jalan tanpa dia datang ke mahkamah. Tak perlu minta waran tangkap, tak perlu tunggu dia susah payah tunggu, dia tak payah. Dengan syarat penyampaian sempurna. Nanti keputusan hakim bagi di penghujung kes, yang dia kena tahu perintah yang hakim bagi tu, perintah bertulis tu kena sampaikan dekat bekas suami. Kalau dia simpan je untuk dia, memang tak boleh laksanakanlah perintah tu. Dia kena sampaikan, syarat sampaikan. Lepas sampaikan, baca affidavit penyampaian di Mahkamah Syariah, buktikan perintah tu dah disampaikan. Ini pun orang tak tahu. Okey, dah 5 tahun perintah keluar, dia duduk bising. Bekas suami tak laksanakan perintah. Cek balik perintah tu dekat dia je. Dia tak serah. Dia tak buat serahan dekat bekas suami. Orang sana tak tahu sebab dia tak datang mahkamah. Okey, serahan perintah pun tak dapat kat tangan dia. Dia tak tahu perintah tu wujud. Takkan dia nak pergi tanya mahkamah kan? Ada ke perintah untuk saya? Tak ada. Dia takkan tanya dah. Dia takkan susah payah pergi mahkamah tanya. So bila perintah tu orang yang nak membayar tak tahu, tak berjalanlah perintah tu. Okey, step seterusnya berkenaan dengan waran tangkap tadi. Bila bekas suami tak bagi nafkah, step seterusnya isteri ni, bekas isteri kena buat kes tunggakan nafkah anak. Okey. Yang ini pun sebenarnya tak perlu dia datang pun. Ini masih di pertengahan pelaksanaan tuntutan tunggakan nafkah anak. Yang seterusnya tuntutan tak laksanakan juga, tuntutan saman penghutang penghakiman. Yang ini pun tak perlu dia datang, dengan syarat saman kepada dia sampai kepada bekas suami tu. Okey, yang kena waran tangkap ni selepas kes saman penghutang penghakiman, ada kes notis penghakiman. Notis penghakiman akan keluar kepada penghutang bekas suami ni. Yang inilah kalau dia tak datang, waran tangkap akan keluar dekat dia. Cumanya masalah untuk laksanakan juga bila mana waran tangkap tak dapat sampaikan kepada dia. Okey. Dengan sebab bekas isteri ni tak tahu alamat dia. Alamat bekas suami dia kat mana? Satu, tak tahu alamat. Satunya tahu alamat tapi penguatkuasa ataupun polis tak dapat cari dia, dia lari. Okey. Kita pun nak buat macam mana? Sikap orang kan, lari-lari ke mana, ke hulu hilir, kita tak boleh nak cari dia. Dia ada kaki. Okey. Masalah macam tu lah, bila waran tangkap keluar, tak dapat laksanakan, bekas isteri ni dia tak boleh nak salahkan mahkamah. Sebab orang bekas suami dia tu, masalah sikap dia. Okey, yang seterusnya, waran tangkap keluar, dapat sampaikan dekat dia, dia pun dibawa datang ke mahkamah. Okey. Hakim selidik, periksa, memang dia tak bayar nafkah anak tu. Okey. Dimasukkan ke penjara. Mahkamah Syariah ni, undang-undang dia setakat penjara saja untuk kes mal. Kes mal ni kes nafkah, kes cerai. Kalau untuk kes jenayah, hukuman dia sampai penjara, sebat. Mahkamah Syariah. Berbeza dengan kes-kes mahkamah sivil, penjara, hukuman lain lah. Hukum mati ke apa kan, dia panjang lagi. Tapi kes mahkamah syariah ni setakat penjara saja untuk kes mal, penjara dan denda pun dah jarang. So bila dia tak laksanakan pemberian nafkah tersebut, dipenjarakan, itu last dah kita boleh ambil tindakan dekat dia. Bila dia keluar penjara, dia kena bayar. Kita tuntut lagi kena bayar, kena apa yang tertunggak tu, penjara lagi. Memang itulah habisnya macam tu, dia memang tak habis. Tapi sampai bila, kita fikir sampai bila dia nak masuk keluar penjara, dia pun mungkin bosan ke apa kan. Tak tahulah sikap orang, kalau dia tak nak masuk penjara dah dibayar lah. Macam tu, kalau dia tak nak masuk penjara, dia bayar.
Kalau dia memang tak serik-serik, dia kata tak kisah, masuk penjara, masuklah. Tapi itu untuk orang, biasanya untuk orang yang kerja sendiri. Kalau untuk orang yang bekerja dengan kerajaan ataupun kerja swasta, mungkin terjejas kerja dia. Dia terfikir jugalah, kalau asyik masuk penjara je, 1 hari pun dah terjejas. Okey, potong gaji. Potong gaji ni kita buat dalam kes ubah perintah nafkah anak. Boleh potong gaji, boleh tambah amount, ataupun ayah nak buat ubah perintah, boleh kurangkan amount kalau dia tak mampu. Okey, berkenaan dengan potong gaji ni, perintah potong gaji kita tujukan kepada bekas suami dan majikan dia. Kedua-duanya tu kena ikut perintah mahkamah. So perintah ada 2. Satu perintah kepada bekas suami, satu perintah kepada majikan. Majikan kena ikut. Kalau kita isteri ni kata dah 2 bulan perintah potong gaji tak keluar, tak laksanakan lagi, tak dapat apa-apa pun, dia boleh tanya majikan. Kalau tanya mulut, lebih baik tanya bertulis lah. Nak mohon pengesahan bertulis daripada majikan kenapa tak potong gaji bekas suami dia untuk bayar nafkah anak. Kalau majikan kata, saya dah tanya staf saya, dia kata jangan potong gaji, itu kita boleh, isteri ni boleh ambil tindakan kepada bekas suami dia lah. Sebab bekas suami dia yang menghalang perintah tu daripada dilaksanakan. Kalau majikan, ada juga yang tanya saya soalan ni, kalau majikan sendiri yang kata itu bukan kerja dia, ini bukan tugas dia lah, sebab itu masalah pihak-pihak, yang itu bekas isteri ni boleh saman balik. Bukan saman lah, dalam kes syariah ni dia tak saman, tu macam civil kan. Dia boleh ambil tindakan kepada pihak majikan, sebab majikan ni dapat perintah. Ambil tindakan kepada pihak majikan untuk kes saman penghutang penghakiman. Penghutang penghakiman tu adalah majikan, sebab dia yang tak nak laksanakan perintah. Baru-baru ni saya ada dalam Dewan Mahkamah tu. Okey, kes pengesahan cerai yang tahun 80 lebih. Okey. Suami isteri ni dia bercerai sekarang ni, dalam tahun lepas, tahun 2022 bulan 12 ada lafaz cerai. Dalam kes lafaz cerai tu, dia masukkan sekali lafaz cerai tahun 80 lebih tu. Sebab yang tahun 80 lebih tu dia tak buat pengesahan. Dia masih duduk bersama sampailah tahun 2022. So dia jadi masalah di sini. Masalahnya sebab dia nak mengingat balik keadaan lafaz cerai masa tu, susahlah. Dah tak ingat, mungkin dah lama lafaz macam mana, tarikh pun memang tak ingat dah lah, tahun je dia ingat. Keadaan dia macam mana masa lafaz. Okey. Masalahnya di sini, apa hukum dia tinggal serumah lagi dengan pasangan? Okey, mungkin ada juga yang dalam tempoh tu beranak pinak tau. Keluar seorang, 2-3 orang anak. Masalahnya dari segi hukum syarak, dia orang ni tak ambil kisah. Masih duduk serumah, berhubungan bersama dengan pasangan. So orang-orang yang macam ni sepatutnya dia kena ambil tahu hukum macam mana. Mungkin tak ada orang nasihatkan dia, ataupun mungkin orang tak tahu, sama-sama dia je yang tahu. Dia orang berdua je tahu. Mungkin saksi tak ada, dosa dia orang tanggungllah berdua. Ada pasangan yang dia tak tahu ataupun buat-buat tak tahu, lafaz cerai yang dia lafaz tu jatuh. Okey. Dia ego tak tahu, diamkan, ataupun dia tak bertanya, tak ambil inisiatif bertanya dengan orang yang lebih tahu, ustaz-ustaz ke siapa-siapalah, peguam ke, patutnya dia kena tanya. Okey. Bila dah talak banyak kali, bukan 3 je, banyak talak pun ada. Okey. Kes pengesahan ni, hakim akan buat satu-satu dalam satu kes. Setiap lafaz yang ada, dia akan tanya, lafaz pertama apa cakap, lafaz kedua apa, lafaz ketiga apa. Okey. Kalau semua pengesahan tersebut dah jatuh talak 3 lah kan. So status anak yang dilahirkan, kalau pasangan ni tahu persetubuhan yang mereka lakukan tersebut adalah persetubuhan tak sah, haram, kalau tahu tapi masih diamkan, itu adalah anak tak sah taraf, anak zina. Kalau dia orang tak tahu, dia rasa lafaz tersebut tak sah, okay, dia orang yang rasa tak sah, tapi bila datang kepada hakim jatuhkan sah. Tapi dengan anggapan pasangan tersebut, lafaz tersebut sah, keluar anak,
barulah hakim putuskan tak sah, anak tersebut boleh dibuat pengesahan nasab sebagai anak persetubuhan syubhah, boleh dinasabkan kepada ayah. Okey, cerai bersyarat ni biasanya peguam yang mewakili suami. Okey, kita mewakili isteri dan pihak sana pun ada peguam. Okey, lafaz talak kan di tangan suami. Okey, dia kata kalau nak lafaz, anak guam dia setuju lafaz tapi bersyarat. Bersyarat jangan tuntut hak-hak selepas bercerai. Okey. Di Selangor senang. Di Selangor kalau tak nak setuju dengan syarat tu tak apa. Di negeri lain kalau tak nak setuju, memang suami tak cerai, tak lafaz lah. Kena tuntut fasah, taklid, tebus talak, cerai cara lain. So, bila susah nak menuntut cerai lain tu, isteri ni terpaksa terima syarat-syarat yang diberikan. Setujulah tak nak tuntut apa-apa. Okay, kalau di Selangor, KL, syarat yang diberikan oleh peguam ataupun suami, tak ikut pun tak apa. Tapi kena sabar. Kena sabar, kes cerai tu makan masa sikit. Dalam 7 ke 8 bulan macam tu baru selesai. Tak nak ikut syarat tu, masa tempoh prosedur perceraian tu lama sikit. Tapi lepas tu dah habis bercerai, boleh tuntut. Sebab kita tak ikut syarat tu. So syarat tu terpulang kepada isteri, nak ikut ke tak. Sebab hak dia, kalau dia tolak pun hak dia. Kalau dia tak nak tolak pun memang hak dia boleh tuntut. Tak boleh sebab dalam perintah perceraian tu ditulis isteri menggugurkan hak beliau seperti nafkah iddah, muta'ah, harta sepencarian, nafkah tertunggak. Yang tu bila dah diperintahkan, dia tak boleh tuntut dah kemudian sebab dah ada perintah. Satu lagi fakta yang perlu orang tahu, nafkah anak isteri tak boleh gugurkan, tak boleh tolak. Kalaulah syarat daripada peguam suami minta gugurkan juga nafkah anak, tak boleh. Sebab itu hak anak, bukan hak isteri, bukan hak ibu untuk menggugurkan hak anak tersebut, nafkah anak. Kita yang mengamalkan, yang handle kes di Mahkamah Syariah ni, setakat ni ada masalah nak bekukan akaun di mahkamah, akaun suami ni. Satunya kena berurusan dengan setiap bank. Kita kena tahu, kita yang mewakili isteri ni kena tahu suami tu ada akaun apa, bank mana. Saya difahamkan bank negara pun tak nak bagi kerjasama. Kalau kita tuju dekat bank negara, bagi nama penama ni, bagi IC dia, kita nak tahu bank apa yang dibuka. Okey. Bank negara pun setakat ni memang tak boleh bagi kerjasama. Kita kena setiap bank tu kena tahu ataupun maklumat daripada bekas isteri ni, suami dia ada akaun bank mana. Okey, katalah CIMB. Kita pergi ke CIMB, bawa perintah, perintah daripada mahkamah, nak tahu, itu baru nak tahu betul ke suami ni ada akaun di situ. Kalau dah tahu, kita nak melaksanakan, dah tahu suami tu ada akaun bank tu, kita nak melaksanakan pun bermasalah. Okey, kalau suami ni tahu bekas isteri dia ambil tindakan pergi kat bank yang dia masukkan duit tu, dia taklah bodoh. Dia mungkin boleh tutup akaun tu, buka akaun bank lain. Okey, tak masuk dah gaji dia dalam tu, dia boleh minta majikan dia masukkan ke bank lain. Masalah-masalah yang timbul di sini. Okey. Pada saya benda ni dah lama saya fikirkan. Apa kata, saya tak tahulah boleh laksanakan ke tidak. Apa kata kerjasama daripada EPF, sebab kebanyakan orang ada simpanan EPF. Kebanyakan, ada yang tak ada, mungkin tak banyaklah tak ada. Bekas suami ni yang bekerja, kemungkinan ada simpanan di KWSP. Sekarang ni KWSP dia ada akta dia sendiri. Dalam situasi tertentu je boleh keluarkan duit. Okey, mungkin pindaan kepada akta EPF tu mungkinlah boleh dibuat, cadangan saya dibuat agar perintah nafkah anak, tunggakan nafkah anak ataupun saman pungutan penghakiman, notis penghakiman yang tertunggak tersebut ditujukan kepada pihak KWSP untuk laksanakan perintah pembayaran nafkah tertunggak tu kepada bekas isteri. Kita nak cari satu cara yang munasabah, yang sesuai untuk nak bantu ibu-ibu tunggal ni macam mana. Sebabnya kita fikir
Kalau bank banyak. Kalau EPF ni duit terkumpul dalam tu, mungkin dah banyak, mungkin ada. Kalau bank dia boleh keluarkan duit. Pada bila-bila masa pun dia boleh keluarkan duit. Kalau dibekukan pun satu bank tu je. Kalau beku, macam mana nak ambil duit? Macam mana nak laksanakan perintah tu? Kalau EPF memang terkumpul duit dalam tu, memang ada. Macam itulah pada pandangan saya cadangkan macam tu. Campur tangan daripada pihak kumpulan wang simpanan pekerja.